Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada tuan dan puan, rakan-rakan semua. Alhamdulillah sekali lagi pagi ini alhamdulillah hari ini saya dapat bersama-sama sekali lagi untuk orang kata buat satu lagi sambung satu lagi buat satu lagi sesi perkongsian. Jadi sebenarnya semalam kalau ikutkan dalam minggu ini sekitar bulan November ini, sekitar bulan November ini kita ada banyak perbincangan lah, maksudnya kita ada ramai rakan-rakan kita jadi saya berada di platform Facebook, kebanyakannya rakan-rakan ada banyak jugalah yang bercerita ataupun berbincang tentang hal-hal partnership dan juga tentang pengurusan bisnes, sama ada yang baru nak mulakan bisnes ataupun yang memang dah menjalankan bisnes masing-masing. Jadi hari ini saya ambil kesempatan untuk bawa satu lagi kita berbual-bual lah pagi-pagi ni kan. Jadi hari ini hari Jumaat alhamdulillah. Jadi kita nak melihat semula tentang pengurusan struktur bisnes kita ataupun kita kata kita nak merencana jalan ke hadapan. Jadi kebetulan minggu ini ada beberapa bukan minggu ini, 2 minggu 2 minggu ni ada beberapa individu yang orang kata menghubungi saya dan bertanya tentang bagaimana cara untuk beliau meneruskan pengurusan dalam hal syarikat yang bersama dengan pasangan masing-masing. Jadi kebanyakannya dia ada dalam konteks orang kata usahawan ni, kalau ikutkan ratio antara 6 ke 4, maksudnya 6 perempuan dan 4 lelaki yang biasanya ada isu-isu beginilah, maksudnya yang seek advice ataupun yang nak dapatkan pandangan kedua, pandangan ketiga selepas mereka bercakap dengan company secretary, selepas mereka bercakap dengan business partner Jadi saya yakin selepas banyak perbincangan mereka mahu satu lagi external view ataupun pandangan daripada luar yang tak bias yang tak bias. Jadi macam kalau saya sebagai orang luar, external party, tidak ada apa-apa keperluan atau interest dalam bisnes tuan dan puan Saya tak adalah macam ada share ataupun saya nak kerja dalam tu ataupun saya nak dapat untung ataupun saya nak ada orang kata connection business secara direct dalam syarikat tuan dan puan. Jadi biasanya ramai yang nak mencari opinion macam itu ataupun pandangan kedua atau ketiga daripada orang luar. Jadi sebagaimana kalau tuan dan puan rujuk kepada mana-mana kawan-kawan FB yang pernah berjumpa dengan saya, biasanya saya akan berikan perspektif yang berdasarkan pengalaman dan juga berdasarkan review semasa. Jadi katalah struktur pengurusan bisnes suami isteri Jadi kalau hari ini kita nak bualkan, sebenarnya santai saja tuan dan puan. Jadi kalau tuan dan puan bersama-sama dengan saya ucapkan terima kasih. Jadi kebanyakan perbincangan saya sebenarnya akan merujuk kepada pengalaman sendiri dan juga senario semasa. Sebab pengalaman saya mungkin berbeza, tak sama. Kalau saya tak boleh buat, tak semestinya tuan dan puan tak boleh buat. Dia macam tu. Kadang-kadang ada orang A buat tak jadi, tapi orang B buat jadi. Jadi perspektif itu yang perlu dibawa. Maksudnya kita kena bincangkan dalam keadaan yang neutral. Bukan semua orang tak boleh buat, tetapi kita kata majoriti tak boleh buat. Jadi sama ada kita jatuh dalam kumpulan majoriti atau tidak, itu yang kita kena tentukan. Jadi saya kalau tuan dan puan biasa kita berbual-bual ataupun kita berbincang, kita mesti ambil pendekatan bahawa apa yang sesuai dengan tuan dan puan. Dalam konteksnya macam mentor saya selalu sebut you do you. Kita ada satu framework, kita ada satu kerangka, kita ada satu structure, tetapi bagaimana ia menjadi sukses ataupun dia boleh berjaya, ada banyak faktor-faktor lain. Jadi antara faktor yang saya akan bawa hari ini, bincangnya hari ini adalah tentang faktor dalaman, internal factor yang datang daripada pasangan itu sendiri. Jadi sebelum kita kata apa struktur bisnes yang sesuai untuk suami isteri, biasanya suami isteri ni buat bisnes atas banyak sebab. Jadi saya cadangkan kepada kawan-kawan semua, sama ada rakan-rakan FB yang dapat menonton secara langsung atau mungkin menonton secara rebroadcast selepas ini, apa yang saya ingin bawakan kita nak bualkan hari ini adalah kita merujuk kembali kepada bahagian yang fundamental, maksudnya asasnya. Okey, saya bawakan beberapa senario sebelum kita bercakap tentang struktur bisnes yang sesuai untuk suami isteri ni Jadi saya bercakap kepada merujuk kepada beberapa senario yang biasa senario yang biasa. Pertama, suami dulu mula bisnes. Dan dia mula bisnes dan kemudian dia perlukan asisten ataupun dia perlukan bantuan. Jadi orang yang pertama dia nampak adalah orang di sebelahnya, iaitu isterinya. Maka dia bawa isterinya masuk dalam perniagaan, maka mereka jalankan perniagaan sama-sama. Itu senario satu. Senario kedua,
isteri yang mulakan bisnes, isteri yang berbisnes. Dan sampai satu tempoh mungkin atas beberapa faktor yang biasanya di mana seorang isteri itu bila dia menguruskan perniagaan, dia akan ada cabaran-cabaran khusus. Ini memang kalau kita tengok keadaan semasa, tidaklah semua itu berbentuk gender bias, bukan tetapi ada banyak struktur dan sistem yang tidak menyokong secara realistiknya untuk perusahaan yang diusahakan oleh wanita. Dia sokongan macam orang kata banyak grant, banyak duit untuk usahawan wanita, kerajaan sokong, betul. Tetapi dari segi perception, dari segi bias, dari segi cara kita menerima keterbukaan apabila kita buat deal atau kita bekerjasama dengan usahawan wanita, itu adalah perkara yang perlu dilalui oleh usahawan wanita. Cabaran-cabaran usahawan wanita ni dia ada yang spesifik yang kita selalu bincangkan. Jadi pada satu ketika dia merasakan ini secara umum perlu ada seorang untuk membantu yang dia boleh betul-betul percaya. Jadi orang yang paling dekat adalah suami. Ini senario yang kedua, bila isteri mula dan dia ajak suami. Okey, senario yang ketiga adalah di mana keadaan suami dan isteri memang dari awal mulakan bisnes bersama. Dari awal, maksudnya tuan dan puan, saya tak pasti tapi ada yang saya jumpa memang bercinta dari zaman belajar, college ke universiti, dan kemudian sampailah kahwin. Itulah yang mereka jalankan. Mereka memang dah ada rancangan tu, jadi dia memang buat bisnes dari awal. Masa zaman belajar tu ada buat sikit-sikit mungkin sendiri-sendiri tolong-tolong sahaja, tapi kemudian bila terus berkahwin itu mereka mulakan bisnes. Ada yang macam tu. Selebihnya pula ada yang memang dah berkahwin, kemudian ada isu-isu tertentu, dua-dua terpaksa mulakan bisnes sama-sama. Jadi ada tiga senario yang biasa. Yang pertama apabila suami mulakan bisnes sendiri kemudian buat masuk isteri. Kedua, ada senario di mana isteri yang mula bisnes dulu dan kemudian buat masuk suami. Dan yang ketiga di mana kedua-duanya sama-sama jalankan bisnes dari mula. Saya ambil tiga je lah sebab dia ada banyak senario. Jadi kalau banyak sangat susah, lama lah pula saya nak berbual-bual pagi ni kan. Jadi apabila kita lihat tiga-tiga senario kan, kawan-kawan semua tuan dan puan, kita rujuk balik apa sebabnya tujuan asal kita mulakan bisnes tu. Jadi sebelum kita bercakap tentang struktur nak susun suami isteri, jadi kita tengok dulu asalnya apa. Kalau kita bercakap tentang budaya barat, budaya barat kan kita selalu dengar cerita ataupun kita baca-baca macam orang-orang di Amerika, di US, macam mana mereka menjalankan perniagaan suami isteri. Satu perkara yang kita perlu betul-betul faham adalah budaya yang ada dalam setiap komuniti, setiap masyarakat dan negara. Kalau dalam konteks Malaysia ni, kalau katalah kita bercakap, saya bercakap terus tentang orang kata kumpulan usahawan Melayu, kumpulan usahawan Melayu. Kita ada budaya-budaya tertentu yang memang dah diterapkan dari zaman kita kecil sampai sekarang. Dan apabila kita dah mencecah umur 20, 30, 40, semakin lama, ada setengah-setengah budaya atau cara fikir kita tu kita dah tak boleh nak ubah. Susah nak ubah. Nak cakapnya susah nak ubah. Tapi kalau kita kata kita dah memang faham dan tahu dan kita memang cuba ubah dari awal, kita akan dapat mengadaptasi. Tapi kebanyakan budaya-budaya yang kita masih ada sekarang tuan dan puan, kita tak perlu deny, kita tak perlu berpura-pura tak ada saya okey, tak ada keluarga saya macam tu. Sebenarnya denial ataupun kita menafikan kebenaran itu akhirnya perkara buruk tu datang balik kepada kita. Jadi biarlah kita menerimanya secara terbuka dan be realistic. Contoh, memang ada, masih ada. Jangan cakap tak ada, masih ada sekumpulan lelaki, terutama dalam konteks ni saya bincangkan usahawan Melayu, katalah usahawan lelaki Melayu. Mereka masih ada lagi ciri-ciri ataupun kriteria di mana mereka mahu pasangan mereka serve. Maksudnya memenuhi keperluan, memenuhi keperluan sebagai contoh mesti masak, mesti siapkan pakaian, mesti siapkan itu ini di rumah kerana itu adalah fungsi seorang isteri. Jadi masih ada. Jadi bila perkara ini masih ada, budaya tu masih ada, cara fikir tu masih ada, perlu lihat semula apabila kita suami isteri nak menyusun struktur bisnes yang sesuai untuk kita ni tadi, perlu lihat semula keupayaan kita, persediaan kita sebagai suami isteri untuk berubah. Adakah kita sanggup mengubah budaya-budaya itu? Adakah kita sanggup mengubah keadaan itu? Kalau kita sanggup ubah, satu.
Kedua, kita sanggup melalui persepsi orang sekeliling terhadap perubahan yang kita lakukan. Jadi ramai rata-rata kalau saya buat bincang ni, mungkin tuan dan puan rasa tak relevan, susah ataupun dia bukan value yang tuan dan puan pegang. Tapi ini realitinya. Jadi sekiranya nilai-nilai yang tuan dan puan pegang itu tidak membolehkan tuan dan puan menyusun struktur bisnes suami dan isteri, maka tak perlu sambung perbualan ni. Maksudnya tuan dan puan tak perlu lagi bercakap tentang nak buat bisnes suami isteri. Kalau tak boleh bersedia untuk melalui perubahan-perubahan ini. Contoh, kalau katalah suami yang mulakan bisnes, bawa isteri masuk. Tetapi mindset suami bahawa dia adalah lelaki dan dia lebih baik, dia lebih pandai dan dia lebih tahu semuanya daripada isterinya. Jadi sekiranya dia nampak isterinya itu layak jadi CEO, dia tak akan beri CEO itu, jawatan ketua dalam syarikat itu kepada isterinya meskipun dia dah teruk, dah tak boleh buat apa-apa kat syarikat tu. Jadi kalau mindset perubahan macam ini tak ada, maka kita tak perlu lagi tuan dan puan tak perlu bincang lagi tentang struktur suami isteri, tetapi buatlah bisnes sendiri. Jangan bawa masuk isteri. Ini kalau senario yang pertama. Kalau kita suami dan bawa masuk isteri. Ini senario yang pertama. Dan kalau mindset kita nak bawa masuk isteri kita itu untuk letak nama sahaja, untuk letak nama sahaja, untuk beri dia sebagai hadiah, maka itu bukan struktur bisnes suami isteri. Itu hanyalah orang kata nak guna nama saja. Jadi bila saya cakap tentang bisnes, dia melibatkan transaksi, dia melibatkan keputusan-keputusan bisnes. Jadi kalau suami bawa masuk nama isteri hanya untuk letak nama, contoh untuk dapatkan geran atas dana usahawan wanita, kan? Tetapi isteri tidak terlibat dalam membuat keputusan untuk bisnes, isteri tidak terlibat dalam apa-apa hal transaksi yang orang kata melibatkan bisnes secara core itu tadi, maka sebenarnya tidak perlu lagi bercakap tentang struktur bisnes suami isteri. Dia tak ada pun, tak ada structure pun. Jadi kepada kalau tuan dan puan usahawan lelaki, usahawan dan ialah lelaki lah secara jantinanya kan. Jadi perlu lihat ini, adakah bersedia dengan mindset itu. Kalau tuan dan puan lihat di luar sana, ada beberapa usahawan di luar sana, kalau tuan dan puan lihat, mereka bersedia dengan perubahan. Sekiranya dia tengok isteri dia memang boleh lead, contoh memang boleh lead, dia akan letakkan isteri dia ke depan. Isteri dia yang lead. Dan kalau si isteri ni pula tahu bahawa suaminya tak boleh lead, dia akan ke depan dan take charge. Jadi kalau kata struktur macam mana yang ada untuk suami isteri ni, yang pertama sekali saya kata lihat dulu kepada tiga senario ini. Suami yang bawa masuk isteri, isteri yang bawa masuk suami, atau dua-dua pasangan mula sama-sama. Jadi adakah bersedia untuk mengubah mindset, mengubah persediaan untuk buat perubahan. Jadi kita tak mahu lagi tuan dan puan apabila ada usahawan wanita dan lelaki dan wanita dan kemudian mereka adalah pasangan suami isteri dalam syarikat itu mungkin nampak pengurusan itu tertekan itu disebabkan tidak ada persediaan untuk mengubah mindset. Jadi kalau contoh, memang seorang suami itu memang dia menerima hakikat bahawa tidak ada gender role ini boleh berubah. Gender role ini bukan perkara-perkara yang melibatkan biologi. Contoh, hanya orang perempuan boleh mengandung dan melahirkan anak. Itu biologi. Kita tak boleh ubah. Contoh. Tetapi kita kata peranan wanita, adakah semestinya memang perempuan yang perlu masak untuk keluarga dia di rumah? Kalau mindset itu kita tak dapat nak terima, jadi tak perlu bercakap tentang struktur bisnes suami isteri. Kadang-kadang yang saya cakap ni basic tetapi benda basic ni kalau dia tak selesai, dia fundamental ni tak selesai, susah nak pergi jauh. Boleh pergi tapi setakat tu sajalah. Contoh yang mudah. Siapa yang menetapkan bahawa isteri mesti masak untuk keperluan di rumah? Bukan suami. Adakah itu memang jantina menyatakan bahawa keperluan jantina menyatakan bahawa memang isteri je yang boleh masak? Saya yakin tuan dan puan tahu itu bukan. Kerana zaman sekarang chef-chef yang popular adalah orang lelaki. Chef popular, chef lelaki. Jadi kalau kita punya mindset ini, kita tak boleh nak faham tentang perbezaan jantina dan juga gender role, kita akan jadi susah sikit. Kalau saya sebut tadi khusus untuk jantina kan, contoh, memang perempuan saja boleh mengandung. Kita tak boleh ubah, kita tak boleh suruh orang lelaki mengandung. Saya bagi contoh yang direct lah. Tetapi
untuk membesarkan anak contoh. Memberikan anak pendidikan yang baik. Adakah dia masih lagi tanggungjawab seorang wanita atau sebenarnya lelaki? Adakah dia ada fix siapa yang menetapkan skop-skop ini? Jadi bila kita lihat ini semua tuan-tuan puan, apabila kita ada mindset yang kita kata kita dah ready, kita ready untuk berubah, kita ready untuk melakukan perubahan dan kita bersedia untuk meneruskan, maka baru kita boleh bercakap tentang struktur yang sesuai untuk bisnes suami isteri. Baru kita boleh bercakap tentang struktur yang sesuai untuk bisnes suami isteri. Okey. Jadi 3 senario. Jadi nanti tuan-tuan puan review semula bagaimana kalau tuan sebagai seorang usahawan lelaki, bagaimana penerimaan kesediaan tuan-tuan puan untuk ada mindset baru. Kalau tuan-tuan puan adalah usahawan wanita, puan, usahawan wanita, cik puan, bagaimana persediaan cik puan untuk melalui keadaan ini? Macam mana persediaan puan untuk melalui keadaan ini? Okey, yang itu letak tepi. Jadi kena bersedia. Persediaan ini tuan-tuan puan kena lakukan sendirilah. Sama ada buat perbincangan, apakah step-step yang perlu dilakukan dan kemudian mungkin ada review mungkin perlukan juga external party untuk bantu menyusun mindset ataupun pandangan persediaan untuk menyusun struktur bisnes suami isteri. Okey, baik. Baru kita masuk poinnya. Baru kita masuk poinnya. Jadi nanti tuan-tuan puan kalau tonton video ni tuan-tuan puan kena orang kata tengok dari awal tengok dari awal dan kemudian baru kita masuk seterusnya. Jadi perkara-perkara ni kadang-kadang kita kata perkara yang jarang dibincangkan, tapi saya yakin bahawa apabila kita ketengahkan begini tuan-tuan puan akan dapat idea-idea baru macam mana nak urus, macam mana nak susun macam nak susun. Okey, jadi biasanya tuan-tuan puan kita ada 2 jenis kan. Sama ada kita kata bisnes sendiri, sole proprietorship, atau yang kedua partnership. Jadi kalau kita buat bisnes sendiri, kita kata sendirilah seorang. Kalau kita berpartner maksudnya kita ada kawan-kawan dalam tu ataupun kita kata ada nama lain. Jadi bila kita sebut tentang suami isteri, perlu dilihat kalau kita kata sole proprietorship maksudnya sendiri, biasanya kita akan terus daftar sebagai lesen enterprise nama kita seorang. Tapi kalau kita kata untuk partnership, kita boleh buka dengan lesen enterprise, kita boleh buka dengan orang cakap PLT, dan kita boleh juga buka dengan sedia berhad. Kan, kita boleh juga buka dengan sedia berhad. Jadi kalau katalah solo, bisnes solo ni sebenarnya kalau dengan nama kita seorang, zaman sekarang boleh saja mula dengan bisnes sedia berhad, kerana kita dah boleh buka sedia berhad dengan satu nama. Jadi macam mana kita nak strukturkan kalau kita kata kita nak bawa pasangan kita suami isteri dalam syarikat kita, dalam bisnes kita. Jadi kalau secara praktikalnya tuan-tuan puan bila kita sebut tentang suami isteri, pertama sekali kita kata kita dah settle first part. Jadi kalau tuan-tuan puan lambat sikit tengok video ni, kena rewind tengok yang the first part. Saya ada bercakap tentang keadaan mindset, penerimaan mindset antara usahawan lelaki dan wanita, terutamanya apabila dah jadi pasangan. Okey, ini bahagian yang kedua bahagian yang kedua. Bila kita lihat struktur ni macam tadi saya kata, adakah kita punya bisnes tu nak buat sole proprietorship ataupun partnership. Jadi kalau solo boleh buat enterprise ataupun sedia berhad yang seorang-seorang. Okey? Dan kalau kita kata partnership, kita ada pilihan. Enterprise pun boleh, PLT pun boleh, sedia berhad pun boleh. Jadi apabila kita susun tiga-tiga ni, saya tak nak bercakap tentang konteks persyarikatan tetapi tentang konteks suami isteri tu tadi. Jadi tuan-tuan puan perlu duduk dan lihat juga tuan-tuan puan satu daripada segi kesan pendapatan. Sebab pendapatan itu akan ada kesan cukai tax. Jadi kalau kita buat suami isteri, biasanya dia akan ada kesan pendapatan kepada isi rumah. Jadi struktur macam mana suami isteri ni, adakah dua-dua perlu jadi partner atau sebenarnya solo sahaja, tetapi kemudian pasangan itu masuk dalam sistem payroll. Maksudnya pasangan tu bekerja dan dapat gaji, tetapi tidak berada dalam struktur syarikat sebagai pengarah atau pemegang saham atau pemilik bersama. Yang ini perbincangannya lain sikit tuan-tuan puan, bukan pasal bab persyarikatan, tetapi perspektifnya melihat kepada rancangan keluarga lah. Rancangan keluarga ni maksudnya rancangan bagaimana nak menyusun financial plan untuk family, untuk keluarga. Jadi kalau contoh kalau katalah enterprise, kalau dua-dua ada nama dalam tu bermakna pendapatan tu akan dikira pemiliknya secara bersama suami isteri tadi. Kan? Jadi apa sahaja income yang masuk kepada suami dan kepada isteri untuk cukai peribadi adalah kepada suami dan isteri itu tadi. Yang ini tuan-tuan kena duduk dululah bercakap dengan accountant ataupun dengan tax agent
Tengok apakah perkara-perkara yang boleh disusun. Jadi, accountant atau tax agent ini, dia biasanya dia akan beri khidmat nasihat dia mengikut compliance ataupun mengikut data ataupun mengikut proses yang biasa. Jadi, tuan dan puan kena lihat tuan dan puan punya keluarga macam mana. Contoh, kalaulah tuan dan puan pasangan suami isteri tak ada anak. Jadi, pendapatan dan juga kesan cukai peribadi itu dia berbeza. Kalau tuan dan puan ada menjaga orang tua ataupun mempunyai anak apa orang cakap dengan keperluan khas, mungkin ada anak OKU yang tuan dan puan jaga. Jadi dia ada pendapatan tu tadi, kiraan cukainya akan berbeza. Katalah tuan dan puan mungkin suami isteri tetapi anak masih satu. Ada seorang lagi tu suami isteri tapi anak dah 6. Jadi dia lain dia lain. Atau mungkin tuan dan puan usahawan lelaki contohnya, kan? So, bisa suami isteri tapi tuan dan puan declare untuk suami untuk isteri 1, isteri 2, isteri 3, isteri 4, kan? Jadi itu juga sebenarnya tuan dan puan, struktur tu tuan dan puan kena lihat semula. Adakah nama tuan dan puan itu antara suami dan isteri itu, kalau partnership, apa kesannya kalau buat enterprise? Apa kesannya kalau PLT? Apa kesannya kalau Sdn Bhd? Dari segi income, pendapatan keluarga, household income dan juga ke atas kiraan cukai peribadi masing-masing. Jadi katalah kalau kita bawa pasangan kita masuk dalam struktur syarikat kita yang kita letakkan sebagai pemegang saham contoh. Adakah dia akan ada kesan? Kalau pemegang saham sebenarnya dia hanya ada dividen saja yang perlu ada declaration lah. Ada income atau tidak tu. Kemudian kedua, mungkin tuan dan puan masukkan nama pasangan itu sebagai pengarah pun sama. Kena lihat susunan tu macam mana. Jadi declaration itu tax itu tadi adalah atas personal tu tadi. Dan tuan dan puan perlu lihat dan bincang juga sama ada dengan accountant ataupun tax agent tu tadi, submission untuk file cukai itu adakah sesuai untuk digabungkan sekali suami isteri ataupun berasingan. Jadi keputusan-keputusan ini sebenarnya kita yang perlu buat. Tuan dan puan kalau buat bisnes secara berpasangan ni dengan struktur yang dah disusun ni tadi, sebenarnya perlu dapatkan maklumat dan rancang. Bukan ikut saja cakap accountant ataupun tax agent ni. Tak boleh jangan ikut je cakap dia. Tetapi kalau dia bagi advice, balik bincang balik apa yang kita nak susun untuk kita. Untuk kita dan keluarga kita lah. Kita sebagai suami isteri dan keluarga kita. Jadi kita susun balik. Adakah lebih sesuai pasangan kita itu masuk sebagai pekerja sahaja, maksudnya staff. Jadi cukai pendapatan dia adalah atas gaji dia tu dah. Tapi kalau dia juga bekerja, kemudian dia jadi pengarah, jadi dia kena declare jugalah sama ada dia tu jadi pengarah tu pendapatan yang diterima sebagai pengarah tu tadi. Dia punya declaration tu tadi sebagai income. Dan jadi kalau macam kita kata okey tak kerja, tak jadi pengarah tapi dividen saja. Jadi kalau dividen saja, pemegang saham saja layak dapat dividen dan dividen ni hanya adalah atas keuntungan. Kalau bisnes ada untung baru dapat, kalau tak. Jadi tuan dan puan perlu lihat semula adakah sepatutnya struktur suami isteri ni mesti suami dan isteri jadi pemegang saham, jadi pemilik bersama, jadi pengarah, jadi pemegang saham, atau sebenarnya lebih sesuai pasangan kita itu berada dalam payroll sahaja, iaitu dia bekerja. Dan bila masukkan dalam payroll maksudnya kena bekerja kerana nanti kalau kena audit syarikat kita tengok duit keluar begitu-begitu saja tak boleh. Dia kena ada function lah dalam syarikat tu. Kalau dia keranilah. Kalau dia sales and marketing lah. Jadi dia ada KPI sama sama macam pekerja lain. Jadi dia duduk dalam payroll. Jadi tuan dan puan bila kita bercakap dengan tentang bisnes suami isteri struktur ni, sebenarnya tuan dan puan kita lihat rancangan pertama sekali kita kena faham mindset kita tu. Adakah kita bersedia untuk berubah? Kita tak boleh lagi fikir bahawa pengurus budaya yang dah disusun untuk wanita itu budayanya akan sama saja. Jadi sebab sekarang dah berbeza. Zaman sekarang memberi pendidikan kepada anak-anak, banyaknya tugas itu dah diambil alih oleh lelaki. Dan dalam keadaan-keadaan tertentu, tugas-tugas di mana orang cakap menguruskan hal-hal keperluan keluarga yang dulunya selalu dibuat oleh lelaki sahaja, sekarang perempuan pun dah mengambil alihnya. Jadi perlu lihat sama ada budaya kita tu macam mana, values yang kita pegang tu macam mana. Kalau tak sesuai, jangan mulakan bisnes suami isteri. Buat kalau suami saja. Kalau isteri tak boleh bisnes, tak payah, lain. Mungkin isteri dapat keizinan untuk bekerja atau mungkin isteri buat keputusan untuk memang jadi suri rumah sepenuh masa, jadi tak ada masalah. Jadi tidak perlu fikirkan macam mana nak strukturkan bisnes dengan suami isteri. Kalau
perubahan-perubahan itu against melanggar value-value yang kita pegang. Tak perlu bisnes suami isteri, solo saja. Tapi kalau kita bersedia, kita tahu apa cabaran yang kita perlu hadapi, kita tahu apa keputusan-keputusan yang kita buat, kita tahu values yang kita pegang, kita tahu di mana hadnya, kita dah tahu hadnya macam mana, peranan suami isteri macam mana, di rumah macam mana, dalam bisnes macam mana, kita go ahead. Jadi bila go ahead, kita akan lihat apakah susunan yang sesuai. Adakah suami isteri kita perlu letak dua-dua sebagai pemilik bisnes? Dan kita kena pilih pula enterprise, PLT atau Sdn Bhd. Ataupun kita sebagai suami isteri sebenarnya seorang sahaja yang akan letak nama dalam syarikat sebagai pemilik, tetapi pasangan kita itu hanya berada dalam payroll sahaja, maksudnya bekerja sahaja dalam syarikat kita tu. Okey. Saya rasa saya boleh bawa satu perspektif yang berbeza kepada tuan dan puan selain daripada melihat nak pilih enterprise, PLT, Sdn Bhd bila bercakap tentang suami isteri. Tapi sekarang kita kata, apakah susunan di antara suami isteri itu tadi? Apakah lebih baik dua-dua jadi pemilik atau salah seorang saja jadi pemilik? Dan apakah susunannya? Adakah patut salah seorang itu ataupun dua-dua sekali pegang saham jadi pengarah dan bekerja? Ataupun salah seorang saja bekerja tapi dua-dua pegang saham? Ataupun dua-dua jadi pengarah, dua-dua jadi pemegang saham tapi salah seorang saja yang bekerja. Jadi struktur ni, susunan ni sebenarnya tuan dan puan adalah bergantung kepada rancangan kita dan keputusan yang kita buat. Jadi ramai orang cakap business is a game. Itulah gamenya. Macam mana nak susun, macam main puzzle. Macam kita main kad. Kad mana nak keluar dulu, kad mana nak simpan, kad mana nak trade, kad mana yang nak bagi orang, kad mana yang saya nak dapat baru. Jadi orang kata business is a game. Kadang-kadang saya tak setuju, tapi pada satu-satu ketika saya nampak betul, dia ada hubung kait. Jadi kepada tuan dan puan, sekiranya menonton video ini secara rebroadcast, jadi tuan dan puan kena rewind balik tengok dari awal tadi, kerana saya ada sebutkan tentang bahagian yang pertama tadi. Asasnya, fundamentalnya. Apa sebenarnya yang kita nak, apa mindset kita, perubahan apa yang kita sedia nak buat, ataupun kita kata kita tak ready sebenarnya. Kalau kita tak ready, apa yang kita nak buat? Kalau kita dah ready, macam mana? Dan kemudian baru kita lihat struktur nak susunkan, sama ada kita ni dua-dua jadi pemilik ataupun macam mana kita susun. Kerja saja ke, duduk dalam payroll saja ke, jadi pengarah saja ke, pemegang saham ke, dalam syarikat ke, PLT ke, atau enterprise saja senang. Jadi untuk itu saya harap tuan-tuan ini sekali-sekala sebab sekarang ni dah tak selalu jadual untuk live sudah disusunkan hanya seminggu sekali saja. Jadi mungkin tuan dan puan akan dapat review beberapa video-video lain yang saya dah susunkan. Jadi sekali lagi kali ini saya bercakap tentang struktur bisnes tu tadi. InsyaAllah nanti akan datang kita lihat kalau macam kita letakkan dan mungkin bagus tuan dan puan bercakap dengan tax agent dengan accountant untuk lihat semula bagaimana susunan perniagaan ni, struktur yang tuan dan puan dah pilih ni tadi supaya dia memberi orang kata manfaat dan kebaikan yang optimum kepada tuan dan puan sebagai pemilik bisnes. Kalau suami isteri lah. Jadi sebenarnya banyak perkara yang kita boleh buat, yang kita boleh susun sebab bisnes ni kita yang buka dia cuma struktur dan sistem tu sebenarnya macam sistem tu kita kena ikutlah SSM, LHDN kan. Jadi kita ada perkara-perkara yang kita perlu patuhi, tetapi macam mana kita nak buat dia tu, kita susun siapa kat atas, siapa kat bawah tu, ataupun siapa kiri, siapa kanan, kita yang boleh buat. Kita boleh buat, kita ada kuasa tu tadi. Jadi kita susun mengikut apa yang kita boleh kawal. Perkara-perkara tertentu kita tak boleh kawal. Kan? Kita boleh kawal berapa keuntungan kita, kita boleh kawal yang itu. Jadi lah macam sekarang kita kata harga barang kita tak boleh nak kawal kan, tapi cara bagaimana kita berbelanja kita masih boleh kawal. Kat mana kita belanja lebih, kat mana kita belanja kurang, kita boleh kawal. Jadi bila kita bercakap tentang struktur bisnes yang sesuai untuk suami isteri pun, kita lihat kat mana bahagian yang kita boleh kawal. Yang tak boleh kawal, kita tak boleh buat apa. Tapi yang kita boleh kawal tu yang kita kena rancang, yang kita kena susun dan kita kena execute. Jadi untuk itu tuan dan puan semua, saya ucapkan selamat maju jaya semoga tahun 2021 yang berbaki ini dapat memberi kita jalan yang lebih baik untuk kita melalui peluang-peluang yang baik, jalan-jalan yang baik, kita dapat menemui orang-orang yang betul untuk kita melalui tahun 2022. Kepada rakan-rakan yang memang sudah clear dan mencapai tahap kejelasan, clarity dalam menguruskan perniagaan, alhamdulillah, teruskan, insya-Allah tuan dan puan akan mencapai apa yang tuan dan puan rancang, insya-Allah. Okey, dengan itu saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum. Selamat maju jaya.